Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita bersama-sama lagi pada hari ini untuk kita menyambung bacaan kita pada surah selepas surah An-Naba. Kita dah selesai daripada surah An-Naba, maka kita akan masuk pada surah An-Nazi'at. Pertamanya saya nak minta maaf, pagi tadi ada perkara yang kita kata dia bukan tak dapat dielakkan, boleh dielakkan, tapi dia nak kata macam mana tak dapat nak dielakkan. Macam itulah, senang. Maksudnya semalam doa lah, anak saya dia jatuh katil, so menyebabkan saya tidur lewat dalam pukul 2, 2.30. Kemudian ni dalam taksil kan. Kemudian menyebabkan lepas subuh pagi tadi ingat nak rehat sekejap je, sekali tengok sampai ke pukul 10. So menyebabkan saya minta maaf banyak-banyak, menyebabkan kelas taksil yang patutnya pagi tadi ditangguhkan ke pukul 4 petang ni. Okey. So walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita. Allah Taala masih mengizinkan kepada kita untuk kita terus bersama-sama duduk dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan intipati kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mula dengan surah kita akan mulakan dengan surah baru, iaitu surah An-Nazi'at. Apa makna An-Nazi'at? Kita tengok kejap lagi, di mana kita akan baca dulu surah ni, kemudian kita akan terangkan tentang surah ni insya-Allah. Baik. Kita baca dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا ra dia tebal, walau bagaimanapun kita tak muncungkan, kita tak ghar tebal, ra tebal, tetapi mulut biasa je. Gharqa wan nazi'ati gharqa. Dan ra dia ada satu sifat pada dia, iaitu sifat takrir atau tikrar. So sifat takrir ni sifat yang getaran. So kita kena bergetar kalau kita nak sebut huruf ra. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Okey, shin pun dia ada satu sifat khusus untuk dia. Sifat dinamakan tafasyi. Tafasyi, kumpulkan angin dan keluarkan ikut celah-celah gigi. Nashta, kita tak nak nashita tak nak. Wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Kita tak nak ada qalqalah, amra tak ada. falmudabbirati amra. Yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Walaupun ra, kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala,
wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ra apabila dia ada syaddah, dia ada sabdu, maka kita kena takhfifkan ra. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maksudnya bila ra tu ada sabdu, maka dia tak jelas sangat dia punya r, walau bagaimanapun tetap ada. Tatba'uha radifah, cuma jangan bagi nampak tatba'uha tu nampak jelas sangat. So kita tak nak nampak dia jelas sangat, dia punya getaran tu nipis je. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma'idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Okey. Tu ayat pertama dan ayat hingga ke ayat ke-14 daripada surah An-Nazi'at. Baik, macam kita sebut, nama surah, apabila kita mula nak cerita tentang surah, kita kena mula ikut apa yang tertulis di dalam mushaf. Lalu dalam mushaf tulis surah An-Nazi'at, dan kita dah bagi tahu dah bahawa nama-nama surah dalam Al-Quran ni dia ada dua. Sama ada dia tauqifi atau taufiqi. Tauqifi tak ada pilihan. Bila datang nama tu daripada Nabi SAW, maka sebaiknya kita ambil nama tu. Tapi kalau tak ada nama tu, maka kita boleh ambil nama-nama lain, taufiqi, yang dinamakan nama ijtihadi. Okey, lalu apabila para sahabat kumpulkan surah-surah Al-Quran untuk dibukukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian pada zaman Uthman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, maka penamaan surah-surah ni masih lagi kita kata open. Sebab setiap sahabat dia ada mushaf-mushaf dia. Ada mushaf Sa'ad bin Abi Waqqas, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abdullah bin Mas'ud. Maka setiap sahabat ni kalau tak ada riwayat daripada Nabi SAW, maka mereka namakan surah-surah ni dengan nama yang mereka tahu, ataupun yang nama mereka rasakan surah ini dilayak untuk dinamakan dengan nama tersebut. Okey, lalu antara surah-surah yang tak ada nama, yang mana para sahabat apabila masuk pada zaman Uthman bin Affan, lalu mereka mengumpulkan Al-Quran dalam satu dafatain, dalam satu buku, di mana mereka hanya menggunakan rasam Uthmani, dan bacaan mereka adalah lughat Quraisy, tak ada bahasa lain. So pada zaman Uthman bin Affan diseragamkan, kerana matlamat pengumpulan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk mengelakkan daripada Al-Quran ni hilang. Kerana sebab pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana ramai sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, mereka turut serta dalam peperangan. Lalu bila mereka turut dalam peperangan, mereka berjuang untuk mati syahid. Lalu ramai yang mati syahid. Bila ramai mati syahid ni, maka Umar bin Al-Khattab ni nampak perlu kepada satu tindakan segera untuk mengelakkan Al-Quran ni hilang. Kerana Al-Quran pada zaman permulaan Islam hanya berada dalam sudurin nas, ada dalam suduris sahabah. Mereka hafal, tersimpan, tersemat dalam hati mereka, dalam dada mereka. Lalu bila Umar bin Al-Khattab nampak bahawa ramai orang dah mula, sahabat-sahabat hafal Quran semua ramai yang dah mati syahid, maka Umar bin Al-Khattab bagi cadangan pada Abu Bakar As-Siddiq untuk dihimpunkan Al-Quran. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang pada mulanya reluctant, dia berat hati, bagaimana aku nak buat benda yang Nabi SAW tak buat. Maka Umar bin Al-Khattab
pujuk-pujuk Abu Bakar As-Siddiq, bagi tahu bahawa innahu khair, ini benda baik, ini benda baik, sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buka hati Abu Bakar untuk radhiyallahu taala anhu untuk menerimanya. Lalu diperintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk melaksanakan tugas ini. Maka Zaid bin Thabit kata, kalaulah Abu Bakar minta aku pindahkan bukit ni, nescaya benda tu lagi ringan kepada aku daripada untuk kumpulkan Al-Quran Karim. Okey. Itu pada zaman Abu Bakar tujuannya adalah untuk himpun je. Maka dihimpunkanlah Al-Quran ala sab'ati ahruf dengan cara bacaan asalnya, semua dihimpunkan pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berpindah kepada Umar bin Al-Khattab, kemudian berpindah kepada anak Umar bin Al-Khattab, Hafsah bintu Umar, dan akhirnya pada zaman Uthman bin Affan maka berlakulah peristiwa baru bila di mana orang Islam mula ramai. Bila berlaku futuhat, bila berlaku pembukaan negara Islam dan pembukaan negara baru, dan ramai orang-orang baru yang baru masuk Islam, dan mereka ni bukan dari sebahagian daripada mereka bukan dari kalangan Arab. Mereka daripada Turki, mereka daripada Iran, bukan daripada Arab. Ma wara'an nahar, mereka daripada kawasan-kawasan yang jauh. Bahkan dalam masa pemerintahan Uthman bin Affan, maka tentera Islam mula menjelajah menggunakan kapal laut sampai ke Qobrus, Cyprus. Orang Islam pergi untuk meluaskan dakwah Islam. Lalu ramai orang yang masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam ni dengan lidah yang berbeza. Pada zaman Abu Bakar, walaupun ramai dah orang masuk Islam, namun mereka ni masih ada Arab masih mendominasi. So apabila ramai orang masuk Islam pada zaman Uthman bin Affan, maka ramai orang dengan cara bacaan masing-masing. Tengok pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran turun ala sab'ati ahruf. Lalu pening orang nak baca. Orang Arab dia tahulah bahasa dia. Kita kalau bercakap dengan orang macam kita lah, kita tahu kita ada lahjah. Kita ada lahjah Kelantan, kita ada lahjah Terengganu, kita ada cara bercakap bahasa Sabah Sarawak. So kalau kita orang Malaysia, kita tahu. Macam orang Arab juga, dia tahu lahjah dia, dia tahu penggunaan perkataan dia, lalu dia tak ada masalah. Tapi bila orang luar datang, maka dia jadi masalah. Lalu Uthman bin Affan nampak benda ni. Lalu Uthman bin Affan panggil sekali lagi Zaid bin Thabit, dan kemudian dari segi penulisannya dibukukan semula Al-Quran dengan satu bentuk penulisan yang nama dia Rasam Al-Uthmani. Dan kemudiannya cara bacaan diajarkan kepada manusia semua, cara bacaan Lughatul Quraisy dengan bahasa Arab yang diturunkan, yang digunakan oleh orang Arab Quraisy. Okey, baik. Okey, lalu pada zaman Uthman bin Affan inilah barulah para sahabat yang menulis Al-Quran nak seragamkan, mereka menamakan nama-nama surah. Lalu ada riwayat-riwayat, sebab sahabat lepas zaman Nabi SAW, ada di kalangan mereka yang duduk dekat Madinah, ada yang berpindah ke Mekah, ada yang pergi sana, ada yang turut serta dalam peperangan, pergi ke tempat-tempat lain. Lalu mereka membawa bersama riwayat-riwayat hadis daripada Nabi SAW. Lalu kerana itu, kadang-kadang bila kita tengok dalam Al-Quran, ada nama-nama surah yang disebutkan oleh Nabi SAW, tetapi nama yang diberikan dalam mushaf, nama dia lain. Maka kerana apa tu? Kerana riwayat-riwayat ni tak sampai kepada mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan untuk membukukan Al-Quran. Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabatnya. Lalu kerana riwayat-riwayat ni tak sampai, maka dinamakanlah surah-surah ini dengan nama tertentu. Adapun jika ada nama riwayat daripada Nabi SAW yang mereka tahu, nescaya mereka akan namakan surah-surah tersebut dengan nama-nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Okey. Dan antara surah-surah yang tidak ada nama yang datang pada dia adalah surah An-Nazi'at. Surah ini surah An-Nazi'at. Maka dalam mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan mushaf-mushaf selepasnya, begitu juga dalam buku-buku tafsir, maka sama ada ia ditulis dengan nama An-Nazi'at ataupun ditulis dengan nama Wan-Nazi'at. Mana-mana pun boleh. An-Nazi'at boleh, Wan-Nazi'at pun boleh. Apa makna An-Nazi'at? Kita akan masuk nanti. Surah An-Nazi'at adalah surah Makkiyatun. Surah Makkiyah.
Surah An-Nazi'at banyak nama-nama lain yang orang bagi nama pada dia. Kita boleh buka buku-buku tafsir, buku-buku hadis, bila para pengumpul hadis ni, para pentakhrij ataupun ialah perawi-perawi hadis ni, macam Imam Al-Bukhari yang mentakhrij hadis, Imam Muslim, para mukharrij al-hadis ni, maka mereka ni akan namakan dengan nama yang mereka rasa bagus untuk surah ni. Maka ada di kalangan mereka yang namakan surah ni dengan surah As-Sahirah. Ada di kalangan mereka yang namakan surah ni dengan surah Tasbih ataupun As-Sabh. Ada sebab ada ayat Was-Sabihati Sabha. Ada yang namakan surah ni dengan surah At-Tammah, sebab dalam dia ada ayat Tammatul Kubra. Okey, so masing-masing ada dia punya pandangan. Walau bagaimanapun, nama yang paling masyhur, yang mana kita ambil daripada generasi ke generasi dan tersimpan di dalam mushaf, nama surah ini adalah surah An-Nazi'at ataupun surah Wan-Nazi'at. Okey. Dan surah An-Nazi'at ini makkiyatun, surah turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan wa ayatuha 46 ayah, dan ada ayat bilangan ayatnya adalah 46 ayat. 46 ayat. Lalu surah ini tidak ada fadilat-fadilat khusus yang datang pada dia. Fadilat-fadilat khusus tak ada, melainkan dia bila kita kata tak ada, maksudnya dia bila kita nak cerita tentang riwayat-riwayat yang datang ni, maka ada riwayat yang sahih yang boleh diterima sebagai hujah. Maksudnya hasan pun termasuk sekali lah, sebab kita tak nak detail, kita tak belajar, kita tak cerita tentang ulum hadis, kita nak cerita tentang periwayatan tu. Kalau boleh terima makbul, kita kata sahih. Kita riwayat ni riwayat yang sahih, boleh dijadikan hujah. Maksudnya kalau dalam ulum hadis, hadis tu hadis sahih ataupun hadis hasan. Kemudian ada riwayat-riwayat yang dhaif, dan dhaif ni boleh dibahagikan kepada dua. Satu dhaif yang lemah, satu dhaif yang sikit, yang kadang-kadang kita boleh, dia dhaif tetap dhaif, macam terputus ataupun tadlis. Tadlis ni maksudnya orang macam ada seorang tok guru ni, nama dia Ahmad, tapi kalau orang sebut nama dia Ahmad, orang tahu Ahmad ni tak boleh pakai, dia punya cakap tak boleh pakai, contoh. Lalu anak murid dia bila nak sebut diriwayatkan daripada Ahmad, dia bagi nama lain pada tok guru dia. So itu bentuk tadlis. So ada sebab-sebab yang menyebabkan hadis ni jadi lemah. Ada sebab yang terputus, ada sebab yang mursal, sahabat, nama sahabat tak disebut. So ada sebab-sebab yang ringan, tapi ada sebab-sebab yang berat. Orang-orang yang dituduh sebagai pembohong, dia bukan pembohong. Kalau pembohong sungguh memang kita tak terimalah hadis dia. Orang-orang yang dituduh sebagai pembohong, ataupun orang yang lemah dia punya hafalan dia, dan dia riwayat dia bertentangan dengan riwayat orang-orang yang sahih, ataupun dia dah lemah, lepas tu dia orang-orang lain yang lemah riwayat benda yang lain daripada dia. So ini dhaif yang kuat, dhaif yang kita kata dahsyat, kritikal, tak boleh pakai. Dan yang paling teruk sekali adalah maudhu', hadis-hadis palsu. Dan ini banyak dalam fadail Al-Quran, sebab ada orang yang mengaku sampai dia kata aku buat 124,000 hadis. Nuh bin Abi Maryam Abul Ismah, Nuh bin Abi Maryam, dia kata aku mereka 124,000 hadis. Kerana apa? Kerana pada waktu tu aku tengok masyarakat duk sibuk dengan kitab maghazi, sibuk dengan kitab maghazi, maka tarikh dengan maghazi, sibuk dengan sejarah, sibuk dengan peperangan, sibuk mengkaji sejarah, maka menyebabkan aku nampak orang ni terabai pada Al-Quran. Lalu dia nak tarik balik orang pada Al-Quran, maka dia rekalah hadis-hadis tentang fadail suar-suar tertentu, fadail kelebihan surah-surah tertentu. Okey. So surah An-Nazi'at ni kalau ada pun kelebihan yang datang, bukan hanya dhaif, bukan lemah atau lemah sangat, tapi maudhu', palsu. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah yang ditulis dalam mushaf. Ditulis dalam mushaf, tapi bacaan ada yang baca, ada qurra yang tak baca.
Ada qira' wa basmalah baina surataini bisunnatin rijalun namauha diriyatan wa tahammula. Ibnu Kathir, Al-Kisai, apa Hafs ataupun Asim sendiri, maka mereka ni baca dengan bismillah. Ada yang baca dengan saktah, antara dua surah, dia berhenti kat surah pertama nak masuk surah yang kedua, dia saktah kan. Ada yang ketiga dia waqaf terus, maka tak ada bismillah. Walau bagaimanapun kitabatan, dari segi penulisan, basmalah ditulis pada permulaan setiap surah dalam Al-Quran, melainkan satu surah, iaitu surah At-Taubah. Okey, surah At-Taubah dia tak ditulis. Lalu kita akan masuk pada surah An-Nazi'at. Dan kita kata dalam kita nak tafsir Al-Quran, step pertama kita apa? Mesti hafal mufradat. Di mana setiap perkataan yang datang dalam Al-Quran ni, kita kembalikan dia kepada root word dia. Kembalikan dia kepada kata asal dia, kata akar dia. So daripada kata akar ni lah kita dapat keluarkan. Kita hafal kata akar je. Mauzun pisang tu kata akar. Maza ya muzu, dia jadi lain pula kan. Ataupun perkataan apa? Kataba, tulis. So maktabun dia jadi lain, kitabatun dia jadi lain, katibun dia jadi lain. So sebelum jadi lain tu kita hafal dia punya root word je. Root word, daripada root word ni lah kemudian kita belajar kata terbitan yang terbit daripada root word. Tapi tanpa ada root word, kita tak boleh nak tahu makna Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawa Al-Quran turun dengan bilisanin arabiyyin mubin, datang dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. So bila bahasa Arab jelas dan nyata, maka kita tak dapat lari daripada untuk kita hafal vocab, perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Baik, ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at, kita tak nak cerita lagi waw tu qasam ke tak qasam ke. An-nazi'at daripada perkataan apa? An-nazi'at, kita kata asal perkataan biasanya 3 huruf. Kita buang alif lam, maka tinggal nun, zai, ain. Dan kita tahu kalau dalam bahasa Arab, jika mana-mana perkataan ada alif ta, maka ia adalah jamak muannas salim. Cerita tentang ramai perempuan. Talibat, maksudnya pelajar-pelajar perempuan. Banyak pelajar-pelajar perempuan. Mudarrisat, banyak cikgu-cikgu perempuan. Banyak mumarridat, banyak nurse-nurse perempuan. So bila ada tambahan alif ta dalam perkataan-perkataan Arab, maka alif ta ni kebiasaannya membawa maksud ramai bagi perempuan. Naza'a, kita dah hilangkan dia punya perkataan-perkataan tambahan dia, maka tinggallah naza'a. Naza'a dalam bahasa Arab maksud dia al-akhdhu biquwwah. Naza'a, kita pergi dekat orang, orang tengah pegang benda, kita pun ambil dengan cepat. Maka itu naza'a. Naza'a, macam Nabi SAW sebut pada Abdullah bin Maz'un, yang pegang kunci Kaabah, keturunan dia. Tapi Nabi SAW bagi kat masa Fatu Mekah pada Abdullah bin Maz'un. Maka kata Nabi SAW, la yanza'uha minkum illa zalim. Maknanya kalau dia bagi pada orang, tak ada masalah. Kalau orang ambil dengan cara yang baik, tak ada masalah. Tapi la yanza'uha, siapa yang ambil dengan cara yang kasar, illa zalim. Lalu naza'a ini adalah al-akhdhu biquwwah, maksudnya kita cabut atau kita tarik dengan cara yang kasar. Wan nazi'ati gharqa, itu an-nazi'at daripada naza'a. Gharqa, apa dia gharqa? Gharqa daripada perkataan ghariqa. Apa dia ghariqa? Gharqa ni maksud dia an-nihayah ataupun al-intihau fi syai'. Gharq, al-gharqu maksud dia penghujung, kesudahan. Biasa kita dengar perkataan al-gharqu ni pada orang-orang yang lemas, mati lemas. Al-gharqa, al-gharq maksud dia lemas. So kenapa nak dia lemas? Kerana biasanya orang yang lemas ni, benda yang lemas ni, dia akan terus turun sampai ke bottom, sampai ke penghujung dasar
Okey, kerana tu dinamakan lemas. Dia duduk sampai ke hujung bawah tu. Gharqa. Maksudnya dia sampai kepada penghujung dia. Lalu kalau kita gabungkan dua, ada cabutan, ada tarikan, ada benda yang menarik. Okey. Kepada apa? Gharqa, kepada benda yang dah sampai pada penghujung. An-nazi'at tadi kita sebut naza'at, tarik. Kemudian bila ada kita tengok dia punya bentuk perkataan yang datang. Dia datang dengan bentuk nazi'. Selepas daripada fa, kan tadi naza'a, kalau kita belajar bahasa Arab dia jadi fa'ala. So dalam kaedah bahasa Arab, jika selepas fa tu ada alif, maka dia akan jadi pembuat. Fa'ilun. Macam kataba, katibun. Katibun penulis, kataba menulis, katibun penulis. Qara'a membaca, qari'un yang membaca, orang yang membaca. So naza'a, nazi'un. Naza'a cabut, tarik dengan kuat. Nazi'un orang yang menarik dengan kuat. Nazi'un. Wan nazi'at, ada sekumpulan, kalau ambil takrif bahasa Arab dia, sekumpulan perempuan-perempuan yang sedang menarik dengan kuat. Dan dia menarik apa? Gharqan. Dia menarik benda yang dah sampai penghujungnya. Apa yang dah sampai penghujungnya? Okey. Nanti kita tengok bahawa ada satu kaedah di mana kalau datang nama muannas perempuan, mufrad ke jamak ke, datang dengan sirah muannas pada perbuatan dia, pada nama dia sendiri muannas, tapi kita tak tahu balik pada siapa. Kita tak tahu balik pada siapa. Maka kita ketahuilah bahawa Allah Ta'ala sedang bercerita tentang malaikat. Kita dah sebut dah hari tu bahawa kalau datang nama-nama muannas, sama ada dia mufrad ke, dia jamak ke, dan tak tahu siapa dia, nama muannas dibalik pada siapa, maka kita ketahui bahawa ia adalah malaikat-malaikat. Sebab tu orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala, orang musyrik, orang Quraisy, kafir Quraisy zaman Nabi SAW, maka mereka namakan malaikat ini adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Allah Ta'ala kata, macam mana mereka tahu malaikat ni perempuan? Adakah masa Allah Ta'ala cipta malaikat ni mereka ada? Lalu Allah Ta'ala kata, mereka tak ada. Lalu ala innahum min ifkihim la yaqulun. Mereka berdusta dan berbohong, memfitnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mereka kata waladallah, Allah Ta'ala melahirkan anak. Itu adalah dosa, fitnah yang sangat besar, tuduhan yang sangat dahsyat yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, kita sebut wan nazi'at, nama dengan sirah perempuan yang banyak, tapi kita tak tahu balik pada siapa. Lalu kita tahu bahawa Allah Ta'ala maksudkan malaikat. Kenapa Allah Ta'ala guna sirah muannas? Maka mungkin kerana ejaan malaikat tu malaikah dengan ta marbutah. Walau bagaimanapun, yang paling kuat adalah kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yatakallamu bima yasha, haitsu yasha, mata yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bercakap dengan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bercakap, dengan kaedah mana, cara bila, masa bila. Tak ada orang boleh paksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bila kita tengok, kita bagi taujih je. Bismillah. Okey, kita bagi taujih. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu wan nazi'at, ada malaikat-malaikat yang tugas dia naza'a, tarik dengan kuat, gharqa, benda yang dah sampai pada penghujung. Apa dia? Apa dia benda yang dah sampai pada hujung? Orang lumba lari pun sampai pada hujung, tapi malaikat tarik ke mereka sampai ke hujung? Tak. Siapa lagi yang dah sampai pada hujung? Orang yang dah sampai pada hujung nyawanya, gharqa, dah sampai pada hujung nyawanya, maka malaikat akan tarik nyawa mereka. Nazi'ati gharqa, tarik dengan kuat. Okey. Wan nashitati nashta. Nashitat, nashata maksud dia dia kalau kita bagi makna dalam bahasa moden, semangat. Tapi semangat ni berasal daripada dalam, api dalam yang membara, yang marak dan membara. So dalam api dalam yang membakar semangat kan, kata membakar semangat. So semangat ni daripada ihtizaz, benda yang
menggelegak dekat dalam. Dan menyebabkan, daripada menggelegak tu menyebabkan kita bergerak. Aktif. Nasyitat maksud dia aktif, menggelegak. Itu asalnya. Ihtizaz, menggelegak, dan kemudian menyebabkan kita bergerak. Okey. So dalam orang Arab sebut pada orang-orang yang aktif, orang-orang yang rajin berkuda, orang-orang yang buat kerja non-stop, workaholic ni, sebagai orang-orang yang nasyid, orang-orang yang cergas, orang yang aktif. Okey. Dan pada masa yang sama, orang-orang Arab pun sebut bahawa mana-mana benda yang kita semangat nak benda tu, lalu menyebabkan kita bergerak untuk mendapatkan benda tu, juga dinamakan nasyata. Antaranya adalah apabila kita kita nak makan sesuatu, dan sesuatu tu memerlukan kita untuk buang benda luar dia. Nak makan pisang kena buang kulit dia, nak sembelih binatang, nak makan isi daging lembu kena buang dia punya kulit dia, nak makan apple kena buang dia punya kulit luar dia. Lalu perbuatan membuang kulit tu, menyiat kulit tu, membuang benda luar agar kita dapat benda dalam. Kita semangat nak makan benda dalam tu, maka perbuatan itu dinamakan nasyata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu nasyata itu perbuatan buang, tarik kulit daripada binatang. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut nashta, dan mereka ni bukan sekadar aktif biasa-biasa, tapi nashta, sangat aktif. Lalu keaktifan apa ni? Nasyitat, orang-orang yang nasyid. Nasyid tadi kita kata yang ihtizaz, keinginan untuk dapatkan sesuatu, lalu dia buang benda-benda luar untuk dapatkan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ada di kalangan nasyitat para malaikat, yang mana para malaikat ni kerja dia adalah bagaikan menyiat kulit daripada manusia, ataupun menyiat kulit daripada binatang, ataupun membuang kulit daripada buah. Okey. So apa yang mereka buang? So ayat ni bila kita tak nampak makna dia, maka kita relatekan dia dengan cerita sebelum dia. Sebab dia mesti ada relation. Kalau kita tak dapat nak bagi ayat tu berdiri dengan sendiri, kita relatekan sama ada dengan sebelum dia ataupun selepas dia. Lalu kat depan tu Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana malaikat tarik nyawa orang yang dah mati dengan kasar. Dekat sini mungkin makna yang sama, malaikat tarik nyawa orang, daripada cabut nyawa daripada orang, tapi bagaikan kulit disiat. Kulit binatang disiat. Okey. Wan nasyitati nashta. Okey. Kemudian was-sabihat. Sabaha. Okey. Ataupun sabiha. Daripada mana asal perkataan sabaha? Sabaha maksud dia taraddud, ulang. Okey. Sebab tu kita sabaha tasbih. Kenapa tasbih dinamakan tasbih? Kerana kita duk ulang. Tasbih sekali, tasbih dua kali. Kalau tasbih sekali, hari ni baca, esok baca. Ada tasbih pagi, setiap pagi kita baca. Tasbih petang, setiap petang kita baca. So benda yang berulang kali kita buat. Ada yang tasbih pada satu masa yang sama kita baca banyak kali, macam tasbih tasbih subhanallah lepas solat, alhamdulillah, Allahu akbar, kan baca 33 kali. So kita ulang banyak kali. So benda yang kita duk ulang dipanggil tasbih. Dan sebab tu juga berenang dipanggil sibahah. Sibahah maksudnya orang yang bila dia berenang, dia tak ada berenang sekali pun dia stop. Tak ada. Tapi dia akan taraddud. Ataupun dia taraddud dalam menggunakan anggota badan dia. Ulang kali guna tangan, guna kaki untuk berenang. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu sabihat. Tadi sabaha maksud dia taraddud, sabihat ada yang bertaraddud. Dan sabihat ni kita kata tadi bila nama yang atas wazan alif dengan ta pada hujung, maka ia malaikat. Lalu Allah Taala bagi tahu ada malaikat-malaikat yang sabihat, malaikat-malaikat yang ulang-alik langit dan bumi. Ulang alik langit dan bumi. Itu ada para malaikat seperti itu. Wasabihati sabha, dan mereka memang kerja mereka Allah Taala bagi penegasan sabhan. Sabhan tadi kita dah tengok sabaha maksud dia yang berulang alik, dan memang mereka berulang alik. So nanti kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila ulang kata akar yang sama. Sabihat adalah daripada sabah.
Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi sabha, maksudnya dekat situ adalah penegasan. Dia panggil maf'ul mutlaq. Was-sabihati sabha. Okey. Fas-sabiqati sabqa. As-sabqu adalah mendahului. As-sabiqat, maksudnya ada yang berlari, berlumba. Was-sabiqat, kan fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan. Maka as-sabiqati sabqa, Allah Ta'ala bagi tahu ada di kalangan malaikat sabiqat. Sabaqa berlumba, tapi sabiqat malaikat yang berlumba untuk bawa apa? Sabqa, berlumba-lumba dengan bersungguh-sungguh. Sabqa, penegasan, bersungguh-sungguh, berlumba-lumba. Sama ada mereka ni, kita akan tengok nanti, berlumba-lumba malaikat yang berlumba-lumba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila malaikat nak melaksanakan perintah Allah Taala, maka mereka bawa hasilnya depan Allah Taala. Antaranya malaikat yang cabut nyawa, maka dia akan bawa roh tu depan Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk ambil amalan, maka mereka akan bentangkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala sebut tentang muaqibat, malaikat-malaikat yang kerja shift, pagi dan petang. Fayajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka tukar shift pada waktu subuh dan pada waktu asar. Lalu mereka bawa naik amalan depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi, kamu tinggalkan hamba aku dalam keadaan apa? Maka mereka jawab, malaikat akan jawab, atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun. Kami datang pada mereka dalam keadaan mereka tengah solat. Malaikat subuh tengok kita tengah solat subuh, masya-Allah, dan tinggalkan kita ketika mana kita solat asar. Datang malaikat baru pula shift baru pula kata, aku datang masa mereka tengah solat asar dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka solat subuh. Kan? Fas-sabiqati sabqa. Maka Allah Taala kata as-sabihat, malaikat yang bertaraddud ni apa mereka punya kerja? Sabiqat. Sebab Allah Taala datangkan dengan fa. Fa ni adalah ta'qib. Fa ni bila dia datang, sama ada fa ni ada dua situasi dia. Satu, fa istiqnaf. Fa istiqnaf ni fa yang tak ada kaitan dengan ayat sebelum dia. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Okey, Allah Taala kata maka dengan apa? Fa yang tak ada maka ni kadang-kadang dia datang pada permulaan ayat tanpa ada connection, tak ada relation dengan benda sebelum dia. Tetapi ada fa yang datang, dia ada connection dengan selepas dia. Fa ni dipanggil fa ta'qib. Fa litta'qib. Fa litta'qib ni tengok Allah Ta'ala tengah bercerita tentang was-sabihati sabha. Malaikat yang duk berulang alik, taraddud antara langit dan bumi. Apa mereka buat? Fas-sabiqati sabqa. Mereka berusaha untuk bawa benda yang Allah Ta'ala bertanggungjawabkan mereka untuk bawa. Amalan ke, roh ke, kita akan tengok nanti dalam tafsir ayat, insya-Allah. Fal-mudabbirati amra. Mudabbir daripada dabbara. Dabbara yudabbiru tadbiran. Kita pun sebut dalam bahasa Melayu tadbir. Apa tadbir? Yang menguruskan. Dabbara yudabbiru tadbiran, yang menguruskan. Amra. Amra adalah urusan. Amrun, perintah-perintah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ada perintah-perintah, dan mana perintah-perintah Allah Ta'ala itu terlaksana di atas muka bumi ini. Maka yang menguruskan perintah-perintah Allah Ta'ala ini adalah para malaikat. Fal-mudabbirati amra. Ada malaikat-malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk bawa wahyu. Ada malaikat-malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk jadi qarin. Ada malaikat-malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk soal dalam kubur. Maka mereka, setiap malaikat ni ada mudabbirati amra, yang menguruskan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yauma tarjufu ar-rajifah. Allah Ta'ala sebut yauma. Okey. Yang ni kita kena tahu. Yaumun, yaumin, yauman, maksud dia hari. Tetapi apabila dia datang dengan yauma, maka kita tahu ia adalah zarf zaman. Zarf adalah tanda untuk ataupun ciri nak bagi tahu kita tentang masa yang tertentu. Yauma, pada hari. Pada hari yang akan datang tu, iaitu pada hari apa? Allah Ta'ala sebut ni. Yauma, pada hari itu.
Hari itu tu hari apa? Hari yang tarjufur rajifah. Ar-rajfu maksud dia gegaran, getaran. Rajifah. Dan tarjufur rajifah, pada waktu tu akan berlakulah getaran pada benda yang bergegar. Apa dia benda yang gegar? Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang, okey, kita nak tahu benda yang Allah Taala cerita. Tu sebab dia dalam ilmu tafsir ni kita kena tak boleh bergantung kepada bahasa Arab dan ayat ni semata-mata. Dia ada benda yang nama dia sibak dan lihaq. Kena tengok ayat sebelum, kena tengok surah sebelum, kena tengok ayat selepas, kena tengok surah selepas, untuk kita dapatkan ada apa benda yang Allah Subhanahu Taala nak sebutkan. Lalu bila mana Allah Taala sebut yauma tarjufur rajifah, maka kita tahu kita pun tengok, sebelum surah An-Nazi'at ni Allah Ta'ala cerita tentang surah An-Naba, dan surah An-Naba ni secara umumnya adalah surah yang berkaitan dengan hari kiamat. Lalu oleh kerana tidak ada datang mana-mana cerita tentang sebab nuzul surah An-Nazi'at, maka kita boleh ambil kesimpulan ataupun kita boleh kata yang paling hampir kepada sawab, kepada kebenaran, adalah surah An-Nazi'at adalah kesinambungan daripada surah An-Naba. Surah yang melengkapkan antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala kata yauma tarjufur rajifah, pada hari akan bergegarnya benda yang bergegar. Apa yang bergegar? Bumi. Bergegar dengan apa? Dengan tiupan sangkakala. So untuk tiupan sangkakala ke apa? Kita akan tengok dalam tafsir ayat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ada gegaran yang sangat kuat yang menyebabkan manusia selepas itu akan mati semuanya. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'u daripada tabi'a yatba'u. Tabi'a ikut. Dalam lembu yang suka ikut mak dia panggil tabi'. Tabi' ni yang suka ikut. Suka ikut parent dia, ibu dia. Binatang yang suka ikut ibu dia tabi'. Ataupun kita tabi'in, orang yang ikut yang datang selepas para sahabat. Tabi'in, yang ikut para tabi'in. So dia tabi'ah maksud dia ikut. Tatba'uha, lalu Allah Ta'ala bagi tahu ada tarjufur rajifah, ada gegaran yang akan berlaku, dan selepas gegaran yang pertama tu tatba'uha, akan mengikutinya ar-radifah, gegaran susulan, gegaran yang kedua. Okay, ar-radifah. Ar-radifah daripada apa? Radifah maksud dia yang sekali sama. Radifah. Tengok hadis Muaz bin Jabal. Kuntu radifan Nabi SAW. Aku membonceng belakang Nabi. Maksudnya Nabi bawa unta, Muaz bin Jabal duduk kat belakang. Di mana Nabi tanya dia, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah Ta'ala pada manusia, apa hak manusia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radif, duduk bersama Nabi. Al-Fadl Ibnu Abbas masa haji adalah radifan Nabi SAW. Duduk sekali dengan Nabi SAW, naik satu binatang tunggangan. So itulah radif. Ar-radifah maksudnya yang susulan, yang mengikut dia. Dia ada rajifah, kemudian datang radifah, tatba'uha radifah. Maka kita akan tengok bahawa Allah Ta'ala maksudkan dekat sini tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Okey. Qulubun. Qulub, qalbun, hati. Semua orang tahu kan? Qulub, hati, qalbun, hati. Yauma idzin. Yauma kita sebut tadi. Yauma, hari tersebut. Ada hari tertentu spesifik di mana kita tahu hari apa berdasarkan cerita sebelum ni, surah sebelum ni, surah An-Naba, hari kiamat. Allah Ta'ala masih menceritakan tentang hari kiamat. Yauma idzin, pada hari tersebut. Wajifah, wajafa, wajifa, yajifu maksud dia dia munza'ij, dia tak tenteram, tak selesa. Apa benda yang berlaku ni? Qulubu yauma idzin wajifah. Hati-hati manusia pada hari itu semua tak tenteram, tak selesa. Orang yang beriman dia tak tahu dia punya kesudahan dekat mana. Orang yang kufur lagilah, dia dulu ingkar kepada hari
hari kiamat ni, tapi kemudiannya bila dibangkitkan, apa jadi kat aku ni, dulu aku dah tak percaya pada benda ni, tiba-tiba datang pula jadi pula kan. Okey, qulubun yawma idzin wajifah. Allah Ta'ala masih cerita lagi tentang hari kiamat. Absaruha khashi'ah, di mana pandangan-pandangan pada hari tersebut adalah pandangan yang khashi'ah. Okey, khashi'ah, pandangan yang takut, pandangan yang khashi'ah, yang malu, segan, takut. Semua ada tergantung dalam khasyiah. Khasyiah ni adalah ketakutan yang menyebabkan kita nak buat sesuatu. Dia ada takut yang menyebabkan kita takut je. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadzalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i. Allah Taala sebut tentang kisah Nabi Musa, bagaimana ada perasaan takut yang nama dia ar-ru'b. Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh peluk badan dia kerana ar-ru'b, takut. So takut yang macam tu, takut yang kita tak boleh nak bergerak. Tapi khasya'a, khusyuk ataupun al-khasyah, dia adalah ketakutan yang tunduk kepatuhan. Dia khasyah, takut, tapi khasyah ni dia lebih kepada tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh maksudnya tak buat apa-apa, malu, segan, takut, malu. Itu khasyah, yang tak mampu nak buat apa-apa. Absaruha khasyah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Ni habis cerita hari kiamat jap. Allah Ta'ala flashback balik keadaan yang sekarang ni pada zaman Nabi SAW. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kerana mereka ni semasa di dunia minta maaf orang-orang yang hati mereka ketakutan, tak tenteram sangat ni, dan absaruha khasyiah, pandangan mereka tertunduk kerana malu, takut dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kata mereka ini adalah orang-orang yang semasa di dunia mereka berkata apa? Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kami akan kembali? A inna, adakah kami, lamardudun daripada rad, pulang. Lamardudun, mardud maksudnya dipulangkan, maf'ul, kan tadi fa'il, nazi'at, fa'il. Mardud, radda, ra adalah fa, dal, ain, dan dal lagi satu lam. Lalu dipecahkan dua dal tu, maka fa'ala dia adalah radada. Lalu bila tambah maf'ul, mardud maksudnya yang dibuat ke atasnya. Maka rad adalah pulang, mardud dipulangkan. Adakah a'inna lamardudun, adakah kami akan dipulangkan fil hafirah. Hafirah daripada hafara. Hafara ni maksud dia al-bidayah, al-awwal, maksudnya permulaan. Kami akan kembali kepada permulaan kami, hafirah. Lamarduduna fil hafirah, pada kehidupan asal kami. Maksudnya adakah kami akan dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Nabi SAW bagi tahu kepada mereka, dan mereka tahu daripada ayat-ayat Al-Quran bahawa mereka akan dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada tempat asal mereka, tempat Adam alaihi salam, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka ni tak boleh nak percaya. Sebab apa? Tengok apa alasan mereka. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Dalam keadaan aiza, adakah kami kunna akan jadi macam gitu, idhaman, sedangkan dulunya kami idhaman nakhirah, bila kami mati maka nakhirah, an-nukhur maksudnya, nukhur ni benda yang tak bersambung. Bila tak bersambung, macam contoh kita ada rangka, lalu kita buka rangka-rangka tu, lalu kita jatuhkan dia, maka dia akan berbunyi tu. So lalu perumpamaan ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada rangka manusia, yang mereka kata rangka manusia, kemudian rangka ni bila orang dah mati, tulang ni dia tak akan bersambung antara satu sama lain. Sekarang ni dia bersambung sebab ada urat besi tulang dawai, urat dawai tulang besi kan. Dia ada urat yang menggabungkan, saraf yang menggabungkan tulang. Tapi bila dah mati, dah tak ada, lalu tinggallah tulang-tulang. Lalu mereka kata tulang belulang ni, yang orang boleh campak sana, boleh campak sini, yang dah tak tahu dah mana susun atur dia, bagaimana mungkin daripada tulang-tulang ni
yang bila dilepaskan berbunyi apa, bagaimana mungkin boleh dibangkitkan semula manusia dalam keadaan tu? Idza kunna 'idhaman nakhirah, adakah kami akan kembali kepada asal kami tanah, kembali kepada asal kami apa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kami ni dah mati akan jadi tulang belulang yang dah tak tahu dah mana asal, mana kepala, mana kaki, mana tangan. Orang dah tak tahu dah mana asal dia. Okey. Maka mereka kata qalu. Kenapa dekat atas tu Allah Taala kata yaqulun, dekat bawah tu Allah Taala kata qalu? Kerana yaqulun, kita akan tengok nanti fa'il mudhari' ni yufidu al-istimrariyah. Orang kafir daripada dulu, kini dan selamanya semua akan bagi alasan yang sama. Adapun qalu ni memang khusus untuk orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka mereka kata, kalaulah berlaku seperti itu, qalu tilka, itu, idzan idzan maka ia, karratun, karrah maksudnya karra, audah. Karra maksud dia yang berulang-ulang. Sebab tu bila kita serang orang dan kita serang banyak kali, terutama dalam peperangan, kita perang hari pertama tak dapat menang lagi, perang kali kedua tak menang lagi, perang kali ketiga tak menang, itu dipanggil karrah, serang banyak kali. Kerana ulang. So qalu tilka izan karrah maksudnya kepulangan. Mereka khasirah, yang tak bermakna. Mana maksud mereka adalah kepulangan yang tak bermakna, ulangan yang tak bermakna. Dia dinamakan ulang kerana manusia berulang-ulang, benda yang sama berulang pada hari tersebut. Manusia dibangkitkan, dihisap depan Allah Subhanahu Wa Taala, karrah, raj'ah ilal hayatil khasirah, kepulangan. Okey, karratun khasirah, yang tak ada bagi mereka, tak boleh, tak logik, nak masuk akal. Khasirah, benda yang khasir, tak ada nilai. Khasirah daripada rugi kan, khasirah, kita rugi. Tapi khasirah maksudnya benda yang rugi, benda yang tak nampak apa faedahnya untuk kita dibangkitkan semula. Itu bagi mereka. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata fa innama. Okey, ini fa yang fa istinafiyah, nak cerita tentang hari kiamat tu permulaan dia macam mana. Fa innama, kalau kita tahu inna bila berjumpa dengan ma, maka dalam bahasa Arab ia adalah perkataan yang tufidu al-hasr. Di mana Allah Taala kata, kamu yang duk persoalkan Allah Taala ni, tulang belulang kamu hancur ke tak hancur ke, kamu balik kepada asal tanah ke tak balik kepada asal kamu tanah ke, kamu kembali dalam benda tu bermanfaat ke tak bermanfaat ke, Allah Taala kata innama hiya zajratun wahidah. Allah Taala kata, Allah Taala bangkitkan kamu semua dengan zajrah, dengan tempikan yang zajratun wahidah. Bila zajara ni maksudnya larang. Bila kita larang orang, kita tak larang orang jangan buat. Itu bukan zajrah. Kita larang orang, oi jangan buat. Itu zajrah. Tempikan, itu sebut pada orang jangan buat. So zajratun wahidah. Allah Taala kata dengan tiupan yang sekali je, nafqah wahidah. Dan tiupan itu bagaikan tempikan. Tapi manusia tak nampak. Sebab manusia ada dalam kubur lagi, nak dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata satu tiupan je aku boleh bangkitkan semua-semua. Benda yang kamu nampak tak logik ni, Allah Taala boleh bangkitkan dengan satu tiupan je. Fa idahum bis-sahirah, dan pada waktu tu mereka ada dekat sahirah. Hum, mereka, fa idza, bila mereka dibangkitkan, lalu mereka dapati mereka berada dekat sahirah, di atas muka bumi. Kenapa bumi dinamakan sahirah? Sahirah apa sahirah? Dalam dia ada pepatah Arab kata, man talabal ula fasahiral layali. Siapa yang nak mencari kecemerlangan, maka dia akan sahiral layali.
Sahiral layali maksud dia akan berjaga malam. Sahira maksud dia jaga malam. Apa Nabi SAW sebut, al-mu'min idza tada'a lahu, apa hadis dia saya lupa lah. Orang beriman ni bila kena sakit, dia kamasalil jasadil wahid. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang beriman antara satu sama lain ni bagaikan fi ta'atufihim wa tarahumihim, fi tawaddihim, dalam kasih sayang sesama mereka, berlemah lembut mereka antara sesama lain, seperti bagaikan satu jasad. Itu sifat orang beriman antara satu sama lain. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu part dalam badan tu rasa sakit, maka seluruh badan akan mengadu sakit. Kalau sakit kat tangan, maka badan akan sakit tangan. Kalau sakit kat kaki, maka satu badan akan sakit kat kaki. Walaupun tangan sihat, tapi kalau isteri tanya, sakit bang? Sakit. Padahal sakit kaki sikit. So, satu badan akan rasa sakit. Lalu kesan daripada sakit tu menyebabkan kita demam, panas, humma, bisahar, dan kita tak boleh nak tidur malam. Kadang-kadang kalau sakit, kena sakit gigi, gigi je pun, tapi menyebabkan kita tak boleh nak tidur. Bahkan ada yang demam kerana sakit gigi. So, bisahari wal humma. Sahar maksudnya jaga malam. Berjaga malam. Okey, maksudnya yang tak tidur, dia jaga malam, maksudnya dia tak tidur. Sebab malam ni adalah waktu untuk orang tidur. Tapi dia tak tidur, maka dalam hadis disebut sahira, dia berjaga malam. Lalu as-sahirah, apa dia yang sering berjaga malam, yang tak tidur langsung ni? Bumi lah. Bumi, kita semua tidur, tapi bumi mana nak tidur? Bumi waktu malam pun dia bergerak, pokok-pokok tumbuh, air masih bergerak, angin bergerak, semua benda bergerak walaupun manusia tidur, walaupun makhluk-makhluk lain berhibernasi, tapi bumi tetap tak tidur. Oleh kerana bumi tak tidur pada waktu malam, maka bumi ini dinamakan sebagai as-sahirah. Bumi ini dinamakan sebagai as-sahirah. Okey. So, kita sampai takat tu dulu. Kita tengok syarhul kalimat. Sebelum kita pergi pada makna ayat, kita tengok pada syarhul kalimat. Apa yang muallif rahimahullahu taala datangkan dalam kitab dia Aisarut Tafsir. Maka kata muallif rahimahullahu taala, wan nazi'ati gharqa. Wa an-nazi'at, nanti kita tengok bahawa waw ni adalah waw al-qasam. Okey. Al-malaikah, kan? An-nazi'at adalah ay malaikah tanzi'u arwah al-fujjar wal kuffar 'inda al-maut bi syiddah. Di mana an-nazi'at ini adalah malaikat-malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir dan fujar, orang-orang yang suka buat dosa dan maksiat, 'inda al-maut bi syiddah, dengan, kan, nazi'at tarik dengan kuat. So, nyawa orang kafir, roh orang kafir dicabut dengan kuat. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا أي الْمَلَائِكَةُ تَنْشُطُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ ataupun تُنْشِطُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ نَشْطًا أي تسليها saya tak tahu nak baca macam mana ni. Birifqin, cabut dengan perlahan. Cabut dengan perlahan. Macam kita tadi sebut sakit, dia sakit juga. Binatang kena tarik kulit, mana tak sakit. Apple kena kupas kulit, mungkin apple tu tak ada perasaan, tak nampak lah kot, tapi kita guna pisau nak cabut dia, kan. Kalau kita bayangkan kita ni berada di tempat apple tu, bayangkan sakit dia. Was-sabihati sabha ay al-malaikatu tasbahu minas sama'i bi amrillah ay tanzilu bihi ila al-ard. Malaikat yang turun naik turun ke bumi, naik ke langit dengan perintah Allah Ta'ala. Fas-sabiqati sabqa. Yang dimaksudkan dengan sabiqat adalah al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Malaikat-malaikat yang bawa roh-roh orang beriman ke syurga Allah Ta'ala, kata muallif rahimahullah Ta'ala. Fal-mudabbirati amra. Apa dia makna fal-mudabbirati amra? Ay al-malaikatu tudabbiru amra dunya. Ay
tanzilu bitadbirihi min ladun Allah min ladunillahi al-mudabbiril hakimi. Malaikat-malaikat yang mengurus tadbirkan urusan-urusan dunia, yang mana maksud mengurus tadbir tu adalah tanzilu bitadbirihi min ladunillah. Maksudnya daripada Allah Ta'ala mereka bawa perintah-perintah tu lalu melaksanakannya di muka bumi. Yauma tarjufur rajifah. Maka kata muallif ai an-nafkhatul ula. Nampak? Ar-rajifah adalah an-nafkhatul ula, nafkhatul fana, yang menghilangkan semua benda, allati yatazalzalu kullu syai'in ma'aha, yang mana semua benda jadi binasa, hancur. Tatba'uha ar-radifah. Apa dia ar-radifah? Ai an-nafkhatul thaniyah. Wajifah. Apa dia? Qulubun yawma idzin wajifah. Wajifah kata muallif rahimahullah ai khaifatun qaliqah, yang takut dan qaliqah, tak tenteram. Inna lamarduduna fil hafirah ay anaruddu ba'da al-mauti ila al-hayati idhil hafiratu ismun li awwal al-amr. Okey, adakah kita akan dikembalikan? Al-hafirah kata muallif rahimahullahu taala, adakah kehidupan baru? Kata muallif, hafirah adalah kehidupan baru. Sebab al-hafirah kata muallif adalah ismun li awwalil amr, untuk perkara pertama yang tak pernah jadi sebelum ni dia jadi. Maksud dia orang-orang kafir ni bertanya, adakah ada kehidupan selepas kematian? Tilka idzan karratun khasirah ay raj'ah. Karrah maksud dia raj'ah, kepulangan, ilal hayati khasirah. Apa kepulangan pada hidup yang khasirah? Apa yang ada? Kalau ada kehidupan lepas kematian, sekarang kehidupan sekarang boleh nikmat apa semua, tapi lepas kematian apa yang nikmatnya? So macam itulah pertanyaan mereka. Fa innam hiya zajratun wahida, ataupun kata mereka khasirah adalah benda yang tak mungkin terjadi bagi mereka. Fa innama hiya zajratun wahida, Allah Taala kata satu tiupannya, nafkhatun wahidah. Nampak? Fa idahum bis-sahirah ay biwajhil ard ahya'an summiyat sahiratan lianna man 'alayha biha yasharu wa la yanam. Okey, fa idahum bis-sahirah ay biwajhil ard. Muallif kata as-sahirah ni adalah bumi, ahya'an yang hidup, summiyat sahirah, dinamakan bumi sahirah kerana semua yang ada di atasnya biha yasharu wa la yanam. Bumi ni duk jaga orang yang di atas dia dan tak tidur. Yasharu, tak tidur malam, wala yanam, dan tak tidur. Tu bumi. So kita dah tengok makna perkataan ini asalnya. Kita akan tengok detailnya nanti, bagaimana apa sebenarnya maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan daripada ayat 1 sampai 14 daripada surah An-Nazi'at. So insya-Allah kita berhenti dulu pada takat ni. Insya-Allah kita akan sambung makna ayat dalam dalam sesi selepas ini, insya-Allah, dalam makna ayat, di mana kita akan tengok daripada perkataan-perkataan tadi, bila digabungkan apa makna dia, dan bila dia ada relation dengan ayat selepas dia, apa makna dia. So dan last sekali kita akan daripada makna ayat ni lah kita akan faham secara keseluruhan dengan kaedah-kaedah tafsir yang ada yang diguna pakai, macam mana muallif boleh dapat hasilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.